Ada. Hukum indeks ada belajar? Hukum indeks? Ada? Apa jadi kalau kita nanti kita tengok banyak mana yang kamu dah belajar. Okay. Jadi sebab dalam buku teks tu dia ajar indeks ringkas sebab cikgu rasa kamu dah belajar banyak. Dia tak terangkan pasal asas-asas ni tapi cikgu ulang lah. Takut ada yang dah lupa kan. Jadi cikgu akan ajar kamu benda yang simple-simple dulu. Macam konsep dulu. Lepas tu macam mana kita dapat hukum-hukum indeks tu. Lepas tu kita akan start soalan-soalan dia. Okay. Jadi Dana? Jadi? Okay, jadi kalau nota tu kamu perlu catat ringkas-ringkas je lah. Jadi kalau kata boleh print, kamu boleh print. Tapi tak wajib lah nak print, kamu boleh salin je mana bahagian yang kamu rasa penting. Okay. Jadi first kali kita nak mengenali dulu nombor berbentuk indeks tu. Jadi nombor indeks tu kamu tahu lah nombor yang ada kuasa kan. Ni putar-putar. Cikgu tak suka ni. Sekejap Terus program. Masa cikgu buka bahasa tu je. Buka lagi. Oh ni ada satu lagi cikgu tu buka. Komputer cikgu lambat ni. No. Okay. Okay. Semula. Okay, jadi kalau kita kata nombor tu nombor indeks, maksudnya apa? Maksudnya nombor tu dia ada asas, lepas tu dia ada kuasa tu. Kuasa tu yang kita panggil indeks kan, macam 2, kuasa 3 kan. Jadi nombor yang besar ni, yang kita tulis besar tu kita panggil dia sebagai asas dia. Nombor yang kecil yang kita letak ke atas ni yang kita panggil sebagai dia punya indeks. Indeks tu kuasa dia lah. Jadi apa maksudnya bila kita tulis nombor macam tu? Yang ni kamu faham kan? Yang ni dia tulis ni. A kuasa N adalah sama dengan A tu darab berapa kali. Jadi kalau kata N tu 5 maknanya A tu didarabkan dengan dirinya 5 kali. Betul? Jadi kalau A kuasa N maknanya A tu didarabkan dengan dirinya sebanyak N kali. Faham lah? Jadi kamu faham kan maksud kuasa tu? Maksudnya nombor tu didarabkan dengan diri dia. Kalau 2 kuasa 3 tu maknanya 2 darab 2 darab 2 kan? Kita ada asas dan kita ada indeks. Jadi memang kita lengkapkan jadual ni sebab kita nak tengok kalau kata exponential macam mana rupa perubahan nombor dia dan macam mana rupa graf dia. Jadi cuba kamu masukkan dengan kalkulator kamu 2 kuasa negatif 10. Cikgu nak jawapan dia dalam pecahan. Apa jawapan dia? 2 kuasa negatif 10. Saya nak picit kuasa. 1/1024. 1/1024 kan? Siapa tak tahu nak picit kuasa, picit butang mana? Kamu picit butang yang macam apa panggil bukit. Nama dia? Bukit. Kamu picit butang bukit tu nah. Di 2 kuasa negatif 10, kamu dapat dalam perpuluhan kan? Kamu tukarkan jadi pecahan, shift, lepas tu picit D over C tu 1/1024 kan? Ni nampak tak? Ada negatif tak kat jawapan dia? Ya. Tak ada. Tak ada sebab negatif ni bukan maksudnya kuasa N ni negatif kan? Nanti kita akan tengok apa maksud dia bila dia negatif. Okey, apa yang kedua ni dapat berapa? 1/8. 1/8. Betul, 1/8. 2 kuasa negatif 1 dapat apa? 1/2. 1/2. 1/2. Kalau 2 kuasa kosong? 1. 1. 1 kan? 2 kuasa kosong 1, 2 kuasa 1? 2. 2 kuasa 2? 4. 2 kuasa 3? 8. 2 kan? 2 kuasa 10, 2 10 kali. 2 kuasa 10 dapat?
1024. 1024. Nampak tak ada persamaan tak antara 2 kuasa 10 dengan 2 kuasa negatif 10? Ada persamaan tak? Ada. Ada persamaan tak 2 kuasa 10 dengan 2 kuasa negatif 10? Dengan 2 kuasa negatif 3 dengan 2 kuasa 3. Ada persamaan tak? Ada kesamaan, bukan persamaan. Ada kesamaan tak? Ada kan dia melibatkan nombor yang sama, nampak tak? Cuma 2 kuasa negatif 10 tu 1024 tu kat bawah. Betul? Tak tak? Okay, tapi kalau 2 kuasa 10 tu 1024 tu kat atas. Jadi yang ni sebenarnya relationship dia, nanti sekejap cikgu akan beritahu kamu. Macam tengok ni, 2 kuasa negatif 3 1/8. Tapi 2 kuasa 3 tu adalah 8 ke atas kan. Jadi kalau negatif tu kamu nampak nombor tu nombor yang sama tapi dia duduk bawah macam dia bahagi kan. Tapi kalau kata nombor tu positif dia terus darab macam yang kita tulis kat sini ni kan. A darab A darab A ni kan. Yang tu sebenarnya dia punya relationship kan. Bila dia negatif dia jadi macam ni. Okay, jadi kalau graf dia kamu dah biasa tengok graf exponential. Yang ni graf kita punya perkembangan COVID kita kan. Betul? Dia exponential kita panggil. Dia bertambah dengan cepat. Jadi nampak tak? Kalau 2 kuasa 1 tu 2 tapi bila 2 kuasa 10 dah jadi 1000 lebih kan. Walaupun kita nampak macam 2 darab 10 kali macam kecil kan. Tapi dia bertambah dengan cepat. Jadi kita dapat graf yang bentuk macam ni. Dia menghampiri, nampak tak dia tinggi macam tu. Dia menaik macam ni. Okay, jadi ni nombor-nombor kita tadi. Okay, jadi daripada graf ni, yang ni rupa je lah. Nanti lepas ni kita akan belajar logaritma, kita akan tengok perbandingan antara graf eksponensial ni dengan graf logaritma. Okay. Jadi sekarang ni kita nak tengok beberapa benda lah pasal kita panggil ni sebagai pengetahuan untuk indeks sebab dia tak duduk bawah hukum indeks, faham tak? Sebab apa? Hukum indeks tu dah ada sikit je, yang tu diberi dalam exam. Yang mana yang kata peraturan asas indeks tu dia tak bagi dalam exam, maknanya kamu kena ingat sendiri. Contohnya macam apa-apa indeks yang kuasa dia kosong. Macam tadi kita picit kalkulator kan, kalau kita picit 2 kuasa kosong kita dapat 1 kan. Jadi kalau kata kita picit 100 kuasa kosong pun kita akan dapat berapa? 1 juga kan. Jadi untuk sebarang indeks yang dia punya kuasa kosong kita akan dapat jawapan apa? 1. Jadi yang ni tetap. Maknanya kalau kata kita ada 1 kita boleh tukar. Jadi ada kegunaan dia tahu sebab lepas ni kita nak selesaikan persamaan yang melibatkan indeks dengan logaritma kan. Jadi kalau kata kita nampak nombor 1 kita boleh tukar dia jadi indeks kuasa kosong. Ataupun kalau kita nampak indeks kuasa kosong kita boleh tukar dia jadi 1. Jadi yang ni pun, yang rule-rule kecil-kecil ni sebenarnya penting. Okay, jadi yang ni yang tadi tu, yang nombor negatif tu kan, 2 kuasa 1, 2. 2 kuasa negatif 1, 1/2. 2 kuasa 3, 8. 2 kuasa negatif 3 sama dengan 1/8. Jadi kalau cikgu tukar secara amnya, kalau A kuasa negatif N dia sama dengan apa? Saya nak tulis tu. Nampak tak apa beza yang kiri dengan yang kanan ni? Kalau yang ni A kuasa N kan? Betul tak? Ini kuasa A kuasa N kan? Kalau negatif tu kita tak tulis macam mana? Apa yang kita kena tulis kat belah kanan? Dia jadi 1/A kuasa N. Dia kita kena 1 per kan? Maknanya ingat tak kita belajar, kalau kita belajar fizik kan, ataupun kita belajar MX sebelum ni, kalau kuasa tu negatif, sebenarnya dia duduk kat bawah, dia duduk kat penyebut. Betul? Jadi sama lah ni. Jadi kalau kita nampak indeks yang kuasa negatif, bila kita letak dia di bawah, dia akan jadi positif. Boleh? Ingat dah tu. Jadi kalau kata kita ubah kedudukan dia daripada bawah ni atas, dia akan jadi negatif. Kalau dia daripada tingkat atas, kita letak di bawah, dia akan jadi positif balik. Jadi yang ni kalau kata indeks tu negatif, sebenarnya dia bukan darab. Dia macam, senang cerita dia macam bahagi. Jadi dia 1/2 darab 2 darab 2 macam tu. Dia bahagi sebab ada negatif kat depan ni. Alright. Jadi yang ni 2 asas dia. Yang ni kamu kena ingat. Okay, yang lain ni adalah kita panggil sebagai hukum indeks kita. Hukum indeks ni nak mudahkan kita lah. Maknanya kalau kita nampak nombor tu macam ni, dia suruh kita permudah atau selesai. Kita boleh guna nilai hukum-hukum ni supaya kita boleh selesaikan masalah kita kan. Jadi cikgu tunjuk kamu proof dia. Lepas tu kita akan tulis dia punya hukum indeks tu dalam bentuk macam ni.
Okay, jadi 2 kuasa 2 darab 2 kuasa 3. Kalau 2 kuasa 2 tu kalau ikutkan dia adalah 2 darab 2 kali. Betul? Jadi kalau 2 kuasa 3 tu 2 tu 3 kali. Jadi sekarang ni ada berapa 2 kat sini? Ada berapa 2? 5 kan? 5. Jadi dia dapat sama dengan 2 kuasa 5. kan? Jadi maknanya kalau kamu nampak asas sama, ini penting asas sama. Lepas tu kat tengah-tengah dia mesti apa? Darab, mesti simbol darab. Jadi apa kita boleh buat dengan kuasa dia? Kuasa dia kita Tambah. jadi kita boleh tambahkan kuasa dia. Jadi A kuasa M darab A kuasa N sama dengan A apa? A apa? A kuasa M tambah Kuasa N. M tambah N. M tambah N. Ni maknanya tiap-tiap rule ni sebenarnya dia datang daripada asas dia. Dia bukan benda yang baru, faham tak? Jadi kita ringkaskan kerja kita. Bila kita ingat A ni sama dengan M tambah N, kita tak payah tulis 2 darab 2 darab 2 darab 2 ni. Faham? Ingatlah kat tengah ni mesti darab sebab kadang-kadang soalan tu tulis tambah tapi pelajar masih ingat dia benda yang sama. Tak sama, kalau kat sini tambah dia tak jadi 2 kali 5 ni kan. Jadi kalau sini tambah ke sini tolak kamu tak boleh apply rule ni. Alright, jadi yang ni hukum pertama. Maknanya untuk pendaraban indeks kalau kita ada 2 indeks yang asal sama kita boleh tambahkan kuasa dia terus. Okey, yang ni untuk pembahagian indeks pula. Jadi kata dia bagi kat kamu 2 kuasa 3 bahagi 2 kuasa 5 kan. Jadi kita boleh tulis dia dalam bentuk per ni kan sebab bahagi ni per kan. Jadi kamu tengok cikgu tulis ni 2 kuasa 3 tu 2 tu 3 kali. 2 kuasa 5 tu 2 tu 5 kali. Jadi apa kita boleh buat dengan ni? Kita boleh potong-potong. Betul? Kita boleh potong-potong. Jadi sebab atas dengan bawah ni sama kan. Jadi kita boleh potong. Atas ada 3 maknanya dia boleh potong berapa banyak kat bawah ni. Dia boleh potong 3. Dia boleh potong 3. Jadi tinggal 2 biji 2 kat bawah kan. Sebab 2 biji 2 kat bawah maksudnya dia 2 kuasa 1 per 2 kuasa 2 kan. Jadi kalau kata kita letak dia atas balik dia jadi 2 kuasa negatif 2, betul? Ikut yang rule sebelum ni. Kan? Jadi kalau kata dia bahagi, kamu tengok nombor ni, 3 dengan 5 ni. Kalau kata kita tolak, kita dapat berapa? Negatif 2. Negatif 2. Maknanya kalau kata indeks tu bahagi, kita tak payah buat panjang-panjang ni. Kita tahu dah dia akan jadi tolak. Jadi yang ni pun sama, asas dia mesti sama, tengah-tengah tu mesti bahagi. Jadi kalau A kuasa M bahagi A kuasa N dapat apa? A kuasa M tolak N. M tolak N. Jadi kalau kata kamu nampak bahagi, kamu boleh terus ambil M tolak N. Kamu tak perlu huraikan dia panjang-panjang macam ni. Jadi kuasa A dia A kuasa M tolak N. Okey. Jadi indeks pecahan. Jadi indeks pecahan ni kamu mungkin baru untuk kamu. Indeks pecahan tu maksudnya kuasa tu, indeks dia lah, kuasa tu dalam bentuk pecahan. Ni yang ni cikgu nak kupas sikit dengan kamu lah. Kalau kata yang ni pendaraban 2 indeks yang asal sama kan? Betul? Macam rule yang nombor 1 ni kan? Yang ni kan? Kan? Jadi kalau A kuasa setengah darab A kuasa setengah, maknanya kita boleh tambahkan setengah ni dengan setengah ni kan? Dia dapat apa? Dia dapat? 1. Okey. Jadi yang ni kamu tahu tak apa jadi kalau kita darab punca dengan punca, apa dapat jawab? Apa dapat punca dia? 1 juga. Kita akan hilangkan punca ni, betul tak? Punca ni hilang kan? Jadi kita akan dapat A kuasa 1 juga kan? Jadi kita boleh ambil maklumat ni, kita boleh samakan. Faham tak? Maknanya kita boleh kata yang ni punca kuasa 2 kan? Kalau kita tulis punca tapi tak tulis apa-apa nombor kat sini kan? Maknanya punca kuasa 2 A darab dengan punca kuasa 2 A kita dapat A juga kan? Jadi maknanya kalau kata indeks kita tu pecahan A kuasa 1 per N, kita boleh kata dia sama dengan apa? Sama dengan Punca kuasa A. Jadi yang ni kita tulis N sebab punca kuasa tu boleh jadi nilai lain kan? Tak semestinya punca kuasa 2 kan? Dia boleh jadi punca kuasa 3. Kat kalkulator kamu reti picit kuasa-kuasa yang lain-lain. Pandai? Kalau kata kamu picit putih tu saja, yang tu punca kuasa 2 kan? Tapi kalau kamu picit shift, kamu dapat punca kuasa 3 kan? Kalau kamu nak punca kuasa 4 macam mana? Shift bukit tu cikgu. Kamu kena picit shift, lepas tu ada yang ada tulis X tu kan?
Nampak tak dia ada X tu kat situ. X tu cikgu rasa kamu kena picit nombor kamu dulu kot. Lepas tu baru picit shift tu. Ya ke? Ya ke macam tu? Ingat dulu. Ya, nombor dulu. Nombor lepas tu baru picit butang shift X tu kan. Jadi kamu boleh guna kalkulator kamu untuk apa-apa punca je lah. Jadi kalau dia tulis macam ni, mari kita tengok yang susah sikit. Jadi yang ni nampak tak kat atas dia 1. Bawah dia yang ada nilai dan bawah tu yang maksudnya punca kan. Jadi contohnya macam kalau cikgu tulis yang ni maksudnya apa? X kuasa berapa? 1/4. X kuasa 1/4. Okay. Jadi kalau kat atasnya ada nombor, katakan kita punya nombor, cikgu bubuh huruf lah senang. B kuasa 2/3. Apa maksud dia? Dia sama dengan apa? Tingkat atas ada, tingkat bawah ada. Tingkat atas tu tingkat atas dia tu kuasa kepada B tu. Maknanya tingkat atas tu B kuasa 2 kan? Katakan tingkat bawah tu adalah Punca kuasa. punca kuasa dia. Jadi kalau kata kita ada nombor yang atas dia bukan 1, maksudnya nombor kamu tu dia ada kuasa. Jadi maknanya kalau 2/3 tu maknanya nombor tu kuasa 2 tapi dia punca kuasa 3. Faham? Okey. Jadi kita boleh tukar kan. Maknanya kalau kita nampak nombor dalam bentuk set, kita boleh tukar dia jadi nombor yang pecahan. Mungkin kita nak tambah dia macam yang cikgu buat kat sini kan. Jadi kita boleh tukar dia jadi pecahan balik ataupun sebaliknya. Maknanya kalau kata kita nak tulis jawapan akhir kan, kita boleh tukar dia balik dari dalam bentuk set tu. Okey, last kali kita punya yang ni last ke? Ini last kot. Kuasa bagi nombor. Jadi yang ni rupa dia berbeza tak dengan atas tadi? Beza tak? Yang ni 2 kuasa 3 lepas tu kurungan, lepas tu dia tulis kat situ 5. Beza tak dengan atas tadi? Atas tu maknanya yang nombor 1. Beza kan? Jadi yang ni maksudnya 2 kuasa 3 tu ada 5 kali. Betul? 2 kuasa 3 tu yang ada 5 kali. Ni kalau 2 kuasa 3 tu ada 5 kali, kita pecahkan dia jadi 2 kuasa 3 darab 2 kuasa 3 darab 2 kuasa 3 macam ni. Lepas tu kita pakai hukum indeks tadi, maknanya kita kena ambil 3 ni, kita kena tambah dengan 3, tambah 3, tambah 3, tambah 3. Maknanya sekarang ni kuasa dia jadi berapa? Kuasa dia jadi total 15. Jadi 15. Maksudnya kalau kata kita nampak kurungan, lepas tu ada kuasa kat luar, kuasa saja tak ada nombor. Kalau dia tulis macam ni, lepas tu kadang-kadang dia tulis macam ni nak tipu kamu. Yang ni sama tak dengan yang kuasa bagi nombor ni? Sama tak dengan yang ni? Tak. Yang ni kamu tukar jadi dalam bentuk yang macam hukum yang pertama tu dia jadi macam ni. Faham? Jadi yang ni 2 kuasa 2 tambah 4, 6. Tapi yang ni kita kena buat apa dengan kuasa dia? Darab. Kita darabkan. Jadi kalau A, M, lepas tu kat luar dia ada N, kita tulis dah dia A, M, N. M, N tu maknanya M terus darab dengan N. Kita darabkan kuasa dia. Boleh nak? Jadi kamu boleh beza. Kalau dia tulis asas macam ni, sebenarnya dia maksud dia macam ni. Okay, kalau dia dua-dua ada asas. Tapi kalau dia tulis indeks tu lepas tu kat luar tu ada kuasa saja, maksudnya dia kuasakan nombor yang dari indeks tu. Kalau kata 5 maknanya 5 kali nombor yang sama. Okey. Jadi yang ni summa rule dia. Lagi tak? Okay, ni summa rule dia. Jadi bila kita dah tahu summa rule indeks ni, kita boleh gunakan untuk buat 2 benda. Boleh? Selalunya soalan dia ada 2 bentuk. Permudahkan dengan selesaikan. Ada 2. Okay, sama ada dia minta kamu permudahkan ungkapan ataupun kamu kena buat penyelesaian. Okay, jadi permudah tu kamu kena ringkaskan. Maknanya kalau dia ada banyak sebutan, kamu ringkaskan dia selalunya tinggal dalam bentuk yang paling ringkas tu satu sebutan saja. Okay, tapi kalau kata penyelesaian tu maksudnya dia nak cari nilai. Contohnya, mana soalan bawah ni kan? Mana jauh lagi, homework lagi. Kalau penyelesaian kamu kena cari nilai X, atau cari nilai Y, tapi kita sama juga step dia, kita kena pakai hukum. Okay, mari kita buat yang ni latihan untuk kita buat sama-sama. Okay, cikgu rasa mungkin cikgu kena buat atas kertas lain kot kat sebelah, boleh ke? Mari kita try. File open. Sebab nak bagi kamu nampak Desktop. Okay, jadi kalau indeks ni dia senang sebab hukum-hukum dia macam logik je kan.
Tapi kadang-kadang soalan dia tricky sikit. Tapi cikgu rasa bolehlah, kamu boleh selesaikan insyaAllah. Mana? Letak mana kertas kat sini kot. Mana grid paper? Keluar dia. Ni cikgu kecilkan. Okay, jom kita start lah. Jadi ni latihan 5.13. Boleh nampak tak dia punya tulisan? Okay, ini nombor 1. Memudahkan ungkapan yang berikut. Okay. Ni kita start dengan yang senang-senang dulu lah. Lepas tu kita akan pergi yang lebih susah. A ni dulu. Dia kata kita ada nombor, nampak tak nombor tu ada 3 orang. Bukanlah nombor, kita ada indeks. Lepas tu kat luar tu ada kuasa. Yang ni kita kena buat apa? Darab. Darab masuk setengah tu. Kalau kita darab masuk setengah, kena darab 3-3 ke macam mana? Darab dengan 3-3. 3-3. 3 lah. Jadi A ni pun kita kena darab setengah, B pun darab setengah, C pun darab setengah. Jadi A kuasa 6 darab dengan 1/2 dapat apa? 3. A kuasa 3. B kuasa negatif 4. Negatif 4 darab 1/2 dapat berapa? Negatif 2. B kuasa negatif 2. C kuasa 2 darab dengan 1/2 dapat apa? C1. C kuasa 1. Alright. Jadi yang ni kamu rasa dah ringkas ke belum ni? Dah ringkas ke belum? Belum. Sebab apa? Tak. Sebab apa? Indeks. Ada indeks negatif. Kalau kata jawapan akhir, selalunya kita akan tinggalkan semua orang dalam indeks yang positif. Ni macam mana kita nak tinggalkan dalam indeks yang positif? Punca. Tak, mana boleh punca? Letak B kat bawah. B ni negatif 2. Jadi kalau dia negatif, kalau kita letak di tingkat bawah, dia akan jadi positif kan? Positif. Jadi jawapan akhir dia A kuasa 3, C over B kuasa 2. Boleh lah? Jadi jawapan tinggal dalam kuasa yang positif. Boleh. Jadi baru kita tahu. Kalau tidak kita pun macam ragu-ragu kan. Kita punya jawapan ni dah siap ke belum? Tu masalahnya. Okay, B pula. Y kuasa negatif 8. Lepas tu kat luar tu ada 1/4N. N ni kat atas kan? N kat atas bahagi dengan Y 2/3 N. N ni kat atas juga kuasa 6. Okay, first kali buat apa? Darab. Darab dulu. Okay, jadi 8 tu kita akan darab dengan 1/4N dapat apa? Negatif 2N. Y negatif 2N. Y kuasa negatif 2N. Okay, yang belah sana 2/3 darab dengan 6 dapat apa? 4. 4 kuasa 4N. Ada N kat sebelah dia. Okay, lepas tu buat apa? Pula kuasa. Sebab dia bahagi, kita boleh buat apa dengan kuasa dia? Tolak. Boleh. Maknanya sekarang ni kita kumpulkan daripada 2 sebutan, kita pakai hukum indeks, dia jadi 1 sebutan je kan? Jadi selalunya kalau kata kita dah pemudah, jawapan akhir tu selalunya, kadang-kadang tak lah, selalunya jawapan dia 1 sebutan saja. Jadi negatif 2N tolak dengan okay, dapat apa? Negatif 6. Negatif 6 N. Negatif 6N. Y kuasa negatif 6N. Jadi kalau yang ni, kamu nak tinggal macam ni tak? Tak, kita boleh letak bawah lah. 1 over Y kuasa 6N. Okay, kita boleh letak bawah.
Tapi yang ni tak wajib tu, kata kadang kan soalan ni dia tak standard, start dia suruh, start dia tak suruh. Tapi kalau kita nak selamat, kita buat je untuk semua kes. Boleh? Kita buat je untuk Boleh. semua kes. Nah, okay. Dia A, B, kita buat C pula. Okay, jadi C ni soalan dia apa? Ni M kuasa, ni sama kan? Jadi cikgu nak kamu buat M kuasa negatif 1 darab dengan negatif 2 tu bahagi dengan M, yang kamu kita cikgu last kali jawapan dia apa. Cuba nombor 3 tu, yang C tu . Cikgu, Ya. latihan ni dari buku teks ke? Oh, yang ni tak. Yang ni buku teks lama. Nanti lagi kat bawah tu ada latihan daripada buku teks. Nah? Cikgu ambil 2 buku. Dah? Siapa dah? M kuasa 3 ke cikgu? Pakai dapat jawapan dah? M kuasa 3. Betul? M kuasa 3 nah? Pandai nak buat? Boleh? Okay. Jadi kita buat D pula. Okay, D. D ni senang ke susah? Senang je kan? Mari kita tengok. 10 kuasa 2N tambah 3 darab dengan 20N darab dengan 5N. Okay, ni D. Okay. Jadi first kali kita buat apa? Betul lah. Okay. Kumpulkan asas tu cikgu. Kita nak kumpulkan asas tapi nampak tak? Yang ni 10, yang ni 20, yang ni 5. Nombor ni lain-lain kan? Betul? Jadi kita tak boleh directly guna hukum indeks lagi. Tapi kita tahu 10 ni boleh tukar jadi 5 darab dengan 2. Betul? Betul. 20 boleh tukar jadi apa? 4 darab 5. 4 tu boleh tukar jadi apa? Kita nak asas dia sama. 2 kuasa 2 kan? 2 darab 2 kuasa 2. 2 darab 2 ataupun 2 kuasa 2 kan? 4 tu 2 darab 2 ataupun 2 kuasa 2. Jadi kita tukarkan dulu. Jadi kalau dia dah asas sama, baru kita senang nak jawab. Okay, Ustaz. 5 darab 2, 2 kuasa N campur 3. Lepas tu 20 tu 5 juga. 5 darab 2 kuasa 2 kuasa N kan? Lepas tu yang belakang ni tak apa sebab dia dah ringkas 5 kuasa N. Okay, jadi yang ni, apa kamu rasa kita boleh buat ni? Kalau kata dia macam ni, kita boleh darab masuk tak kuasa dia? Boleh tak kamu masuk? Boleh kot. Boleh, kita boleh asing-asingkan ni, kita ikut rule ni. Boleh? Kita boleh proof sendiri kalau kata kita buat macam ni ya. Kalau 2 darab 2 kuasa saya ubah. 4 kuasa 2 dapat 16 kan? Kalau 4 ni dia 2 darab 2 kan? Kalau 2 darab 2 kuasa 2, lepas tu kita bagi tiap-tiap orang ni 2, kita dapat apa? Kita dapat 4 darab 4 kan? Jadi kita akan dapat 16 juga. Betul? Faham tak? Jadi maknanya kalau nombor tu darab macam ni, kita boleh bagi dia tiap-tiap satu indeks ni. Sebab dia betul. Faham tak? Untuk nombor ni kita dah uji kan? Kalau 4 kuasa 2, 16. Kalau kita pecahkan 4 tu jadi 2 darab 2. Lepas tu kita kuasa 2 kan dia asing-asing.
kita still dapat jawapan yang sama kan. Maknanya kita tak break the rule lah ni. Kita kena check tak kadang-kadang kita buat tu break the rule, faham tak? Tak logik. Jadi yang ni betul, yang ni boleh buat lah. Jadi maknanya 5 ni kita boleh bagi kat dia kuasa 2 kuasa N campur 3 ni. 2 ni pun sama. Jadi bila kita dah buat macam tu kita boleh buka kurungan. Jadi 2 N campur 3 darab dengan 2N campur 3. Lepas tu yang belakang ni kita buat apa? 5 ni pun sama kan? Kita boleh bagi dia kuasa N. Kalau yang ni 2 kuasa 2 kan, jadi dia jadi apa? Jadi ada 2N. dia Kuasa akan, 2N. dia akan jadi 2N. Okey, jadi belakang ni 5 kuasa N. Okey, jadi bila kita dah tukar semua jadi 5 dengan 2, lepas tu kita boleh buat apa? Kalau 5 dengan 5, 2 dengan 2 cikgu. Betul, kita akan kumpulkan 5 dengan 5, 2 dengan 2, kita akan pakai hukum yang pertama tu. Boleh? Jadi kalau asas dia sama, kita boleh buat apa? Kita boleh Tambah. tambah. Kita boleh tambah. Jadi kita kumpul dulu. Maknanya kalau kamu nampak benda yang asas sama macam ni, dia hanya boleh kita kumpul dia dengan benda yang asas dia sama. Boleh? Jadi 2 hanya boleh kita tambahkan dengan kuasa yang 2 juga. Kalau 5 hanya boleh tambah dengan yang 5 saja. Okey. Yang 3 orang ni kita akan tambahkan. Ni 5. Jadi kita kalau nak kata takut careless, kamu tambah je satu-satu ni dengan tulis sini. Jadi sekarang ni daripada 3 benda dia jadi 1 benda. Betul? Okey, jadi yang belah sini pun sama. 2 kuasa 2N campur 3 campur dengan 2N. N. Ni 2N campur 3 campur N campur N. Dapat apa tu? 4N campur 3. Dapat 4N campur 3. Jadi 5 4N campur 3. Lepas tu yang belakang ni? N campur 3. 4N campur 3. Okey, kalau dua-dua indeks dia sama, boleh tak kita kumpulkan dia macam yang kita kumpulkan kat atas ni? Yang kat atas ni. Boleh tak? Sama kan dua-dua? Boleh tak kita tulis dia macam ni? Boleh sebab kita nak kumpul dia jadi satu sebutan kan. Jadi kita macam kita pakai rule yang tadi juga, cuma sekarang ni terbalik sebab indeks dia sama, kita boleh letak semua orang sekali. Macam ni lah. Jadi 2 benda dah sekarang ni magic dah jadi satu benda. Lepas tu last kali kita darab balik 5 dengan 2 ni dia jadi apa? 10. Dia jadi 10. Jadi 10 kuasa 4N campur 3. Alright, kita dah dapat jawapan dia. Okay, yang ni kira mencabar sikit soalan dia nak. Ni kamu ingat, kalau kamu nampak nombor, nampak macam lain tapi cuba kamu fikir, boleh tak kita tukar dia jadi asas sama? Boleh? Jadi macam tu cara pemikiran dia. Selalunya nombor tu kita boleh tukar dia jadi benda yang sama, lepas tu kita boleh pecah-pecahkan dia yang sama, boleh kumpul dengan yang sama. Okay, kita pakai rule yang hasil tambah tu. Okay, sebab tinggal less than 1 minit, jadi cikgu endkan kelas ni dulu. Cikgu akan bagi kamu link baru nah. Okay. Okay. Jadi nak restart sub PC cikgu tahu?